Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Tuan Imam kita, Tuan Haji Ismail, tuan-tuan, puan-puan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita dalam bab muamalat, insya-Allah ya. Malam ni kita sambung pada bab yang lepas yang kita tangguh, iaitu bab ar-rahnu, bab pajak gadai. Bab pajak gadai, ataupun bahasa betulnya bab gadaian, tapi kita sebut, orang Melayu huruf kita sebut pajak gadai ya. Pajak dengan gadai ni lebih kurang ya. Tapi selalu disebut pajak gadai. Baik, hari itu kita bincang pada bab, pada bahasanya dari sudut kenapa diadakan bab diadakan gadaian pada suatu perkara itu ya. Jadi antaranya sebagai jaminan supaya hutang tersebut dibayar. Maknanya hutang yang berserta dengan jaminan pada barang gadai. Boleh jadi hutang ni dijamin oleh orang, jamin orang lain. Contohnya si A ni dijamin oleh B hutang dia. Maka jika A tak bayar, B yang kena bayar. Itulah, itu yang banyak jadi itu. Ataupun dengan cara gadaian, A meletakkan suatu harta supaya menjamin hutang dia. Itu dipanggil gadaian. Ya, baik. Jadi kita dah masuk pada bab syarat pada rukunnya. Hari itu kita dah bincang dah syarat pada barang. Syarat pada barang ya. Barang yang harus dijual, barang yang ada manfaat haruslah digadai. Jadi barang yang tidak ada manfaat, tidak harus dijual, maka tidak harus digadai. Seterusnya, tujuan gadaian itu adalah untuk hutang. Tidak sah gadaian atau cagaran kerana pinjam. Pinjam. Dalam bahasa Arab, istilah fiqh, istilah muamalat, pinjam dengan hutang ni dia tak sama. Biasa diguna perkataan al-qardu untuk hutang, al-ariyatu untuk pinjam. Ya. Apa beza pinjam dengan hutang? Beza hutang, kita mengambil barang tersebut dan menggunakan zatnya dan kemudian diganti semula dengan zat yang lain yang sama nilai. Contohnya hutang RM10. Hutang RM10, kita guna duit RM10 tu. Nanti kita bayar balik RM10 juga, tapi duit lain. Duit lain. Manakala pinjam ni kita tidak menggunakan zat, tetapi kita menggunakan manfaatnya. Nanti kita pulang balik zat yang sama.
Pinjam cangkui. Buat apa nak tanam pokok pisang belakang rumah? Lepas kita cangkui, tanam pokok pisang, kita pun hantar balik dekat kawan kita cangkui yang sama. Ya. Hantar cangkui yang sama. Jadi apa yang kita pinjam? Kita pinjam cangkui tadi untuk manfaat, guna cangkui. Itu beza dia. Ya. Baik. Jadi disebut di sini bahawa cagaran ini bukan untuk barang pinjam. Cagaran ini untuk barang kita nak hutang. Ya. Ni sebut dalam kitab ni. Baik. Cuma istilah ni biasanya masyarakat kita biasanya kita pakai dua-dua lah. Hutang pun pinjam, pinjam pun hutang. Kan? Sama je ya. Dah kita sebut apa? Pinjaman tanpa faedah. Ya. Pinjaman tanpa faedah. Sebenarnya hutang, tapi kita sebut pinjaman. Biasa begitulah sebab istilah ni dia dah bercampur. Tapi kalau kita gunakan secara tepat, maknanya berbeza. Ya. Baik. Seterusnya, tidak sah gadai melainkan dengan ijab dan qabul. Seperti berkata yang berhutang, saya gadaikan ini kepada anda. Jawab pemiutang, saya terima gadaian tersebut. Seperti yang saya selalu sebut ulang-ulang, mazhab kita Syafi'i menetapkan pertukaran barang ya, sama ada untuk bab jual beli dan perkara-perkara seumpamanya wajib berlaku akad. Ya. Ini mazhab kita Syafi'i. Kerana apa? Kerana berdasarkan nas Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta orang lain secara batil, secara salah. Salah ni termasuklah mencuri, rasuah, menipu, scammer kan. Termasuklah semualah. Illa kecuali antakuna tijaratan, kecuali berlakunya bentuk perniagaan, bentuk jual beli, pertukaran antaradin minkum, yang ada padanya redha meredai. Maksudnya syarat pada pertukaran yang dibenarkan seperti yang disebut dalam Al-Quran, syarat mesti redha. Baik, daripada syarat inilah maka Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahawa akad, lafaz akad itu menunjukkan kepada redha. Tanpa lafaz akad tidak menunjukkan kepada redha. Maka disyaratkan lafaz akad untuk menunjukkan kepada redha. Maka adanya redha barulah sah jual beli. Kerana itulah mazhab kita menetapkan ada wajib berakad untuk melengkapkan rukun jual beli tadi, iaitu adanya redha. Tetapi sebahagian pendapat yang lain dalam mazhab Abu Hanifah dan Syafi'iyah, ulama-ulama terkemudian termasuk Imam Nawawi rahimahullah, bahawa jual beli unjuk mengunjuk, mu'atah, baik mu'atah, unjuk mengunjuk. Unjuk mengunjuk itu sebagai uruf, sebagai kebiasaan, adat yang sudah diterima oleh masyarakat ya. Pada kaedah fiqh al-adah muhakkamah, adat yang menjadi hukum, unjuk mengunjuk juga sudah menunjukkan kepada redha. Dia unjuk barang, kita unjuk bayaran. Unjuk barang, kita balas balik dengan unjuk bayaran itu, menurut sebagian pendapat sudah menunjukkan kepada redha.
Maka disitulah perbezaan pendapat. Sebahagian mengatakan bahawa tidak wajib adanya sirah pada akad, memadai akad itu dengan unjuk mengunjuk. Tu di situ bezanya. Tapi pada zaman moden ni, oleh kerana kita banyak menggunakan teknologi, banyak buat bayaran online dan sebagainya, maka kaedah unjuk mengunjuk itu sesuai untuk diamalkan. Sebab kita contohnya kita bayar bil melalui Maybank to you, mana ada kita akad, kita bayar bil TNB, tapi dengan kita klik OK bersetuju membayar itu dikira sebagai persetujuan kita, melainkan kalau ada bentuk penipuan, dia suruh kita klik, kononnya klik ni tak ada apa-apa, klik rupanya kena bayar, itu penipuan, itu lain. Sebab itu dalam Islam juga, antara perkara yang menyebabkan rosak jual atau pertukaran, rosaknya pertukaran, antaranya kerana apa? Adanya gharar, adanya penipuan atau ketidakpastian. Berlaku penipuan atau berlaku ketidakpastian, maka hukumnya tidak sah pertukaran tadi. Kerana apa? Kerana di situ ada bentuk penipuan untuk mendapat redha. Orang tu redha kerana ditipu. Itu maknanya kita kembali kepada perkara asas yang ditunjuk oleh Al-Quran, bahawa syaratnya tadi redha. Redha orang tu bagi duit dalam keadaan dia ditipu, maka hukumnya juga tidak sah. Ataupun redha dia beri duit dalam keadaan dia dipaksa, juga tidak sah. Itu antara contoh macam mana redha yang menjadi tidak sah. Jadi banyaklah zaman sekarang ni zaman bahaya, zaman orang banyak buat penipuan online, scammer, macam-macam cara orang cari duit secara batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Baik. Sama macam apa? Sekarang ni isunya timbul apa? Kita punya line telefon dijanjikan kita pakai, katalah kita beli, kita ambil line tu sebulan berapa? 20 GB internet sebulan. Isunya kalau kita pakai tak habis, kan? Sebab dalam janji itu, kalau dia janji begitu je, dia kata 20 GB bayar berapa? RM50 contohlah, ataupun RM80. Tiba-tiba kita pakai 10 je, burn yang 10 tu. Kalau tak dinyatakan secara jelas, perkara tersebut tersembunyi, maka hukumnya batil. Hukum yang 10 GB yang burn tu, hukumnya tidak sah. Jadi dia kena nyatakan awal-awal, sekian-sekian gigabyte yang dibagi itu hendaklah diguna sehingga habis. Jika tidak habis, kita bersetuju bahawa gigabyte baki itu dia akan terhapus. Jadi ini pun ialah dia ada pendetailan dia dari segi syarak lah, supaya dia tidak berlaku apa? Tidak berlaku gharar tadi ya. Tidak berlaku gharar. Baik. Antara ijab dan qabul yang disyaratkan berhubung jangan diselangi dengan perkataan lain atau diam. Mualat ini biasa. Ijab dan qabul dia tidak boleh diselangi di tengahnya dengan perkataan lain. Tak boleh dengar.
Cubaan. Okey. Antara ijab dan qabul tidak diselangi dengan perkataan-perkataan lain. Ini kita biasa dah lah. Tak ada masalah. Ini kebiasaan. Kalau macam orang nikah ke apa kan. Sehingga orang nikah yang paling takut sekali. Bab ijab qabul ni bab nikah yang dia paling takut sekali. Dengan mas kahwin RM101 tunai, terus jawab aku terima. Risau dia, tarik nafas pun takut. Kan? Walhal kalau dia menyebut bismillah, kan, walhal dia selawat atas Nabi, itu tidak memutuskan mualat. Boleh. Tapi kalau kampung-kampung jangan buat lah. Nanti jenuh, saksi kata tak sah, jangan diselangi kata dia kan. Teruskan. Ini susah. Jadi kalau ketika orang ramai belum faham, jangan buat benda yang berlainan, sebab nanti jadi fitnah. Kita buat tu betul tapi jadi fitnah. Baik. Harus bagi yang menggadai rujuk, yang ini tarik balik pada gadaian, yang ini cancel akadnya sebelum diterima oleh pemegang gadai. Maknanya kita nak bagi dah gadai dah, sebelum dia nak terima barang gadaian tu, tak jadilah, tak jadi, kita cancel. Tak jadi. Maka hukumnya harus, boleh cancel. Jika sudah diterima, tidak boleh ditarik balik, sebab sudah ada akad, sudah berlaku akad kalau sudah berlaku lengkap, tak boleh tarik balik. Kalau dalam akad gadai ada mengandungi syarat yang merugikan pemegang gadai atau orang yang menggadai, seperti tidak boleh dijual apabila sampai tempoh hutang, atau manfaat barang itu kembali kepada pemegang gadai, atau apa yang bertambah pada barang itu kembali kepada pemegang gadai, atau apa yang bertambah bertambah pada barang itu termasuk jadi cagaran, tidaklah sah gadaian dalam tiga-tiga masalah ini. Kerana dalam masalah yang pertama bertentang dengan tujuan mengadakan gadaian. Masalah pertama dia kata apa? Dia kata aku gadai ni tempoh berapa lama? Setahun. Okey. Selepas setahun kalau tak boleh bayar, tak boleh buat apa? Kamu jangan jual. Tak boleh jual. Tunggu juga aku bayar. Gitulah lebih kurang syarat dia. Jadi syarat ini terbatal. Sebab apa? Mana boleh dia halang kau ni jual, sedangkan dia sudah membuat perjanjian tempoh sekian dia akan bayar balik. Jika dia tidak bayar, maka barang tersebut menjadi milik pemegang, bukan milik dia. Dia bolehlah menjual barang gadaian tersebut dan dia mengambil hak dia, selebihnya dipulangkan kepada pemilik asal. Contohnya kalau dia beri emas, dia gadai emas, pinjam duit berapa? Pinjam duit 10,000. Selepas tempoh dia dapati dia tak boleh bayar, maka emas tu dijual, jual dapat 15,000. Kalau kaedah pajak gadai yang bukan Islamik, yang konvensional, dia akan sapu 15,000 tu, wassalamu. Kan? Sekian dimaklumkan, lebuh. Tapi kalau kaedah ikut pajak ataupun gadaian Islam, maka dia berhak mengambil 10,000 atas hak dia sahaja. Cuma sekarang ni kaedah macam mana bank dan sebagainya, untuk mereka mendapat mendapat keuntungan daripada gadaian, kerana mereka tidak boleh mengambil lebihan daripada hutang. Kaedah fiqh menetapkan zakat hadis Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an wa huwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Maka hutang tak boleh ambil untung. Jadi dalam kes ni macam mana buat?
Inilah yang dibuat sekarang ni. Walaupun adalah kontroversi sikit, pihak-pihak penerima gadaian ni tadi, bank ke sebagainya, mereka akan kenakan cas upah simpan. Upah simpan barang gadaian. Upah simpan. Dia tetapkanlah berapa simpan kan. Jadi cuma ada isu sikit lah ni. Dia orang sedang macam mana pihak-pihak panel ni sedang mencari jalan lah. Isunya apa? Isunya kerana apa? Nampaknya barang yang dia ambil upah tu adalah pada barang gadaian tersebut, dan dia berubah kadar. Dia berubah kadar dengan kadar hutang yang diberi. Maksudnya kadar upah tu dia tergantung dengan kadar hutang. Sepatutnya upah simpan ni kena samalah. Begitulah lebih kurang kan. Kalau betul upah simpan. Tapi dia ada isu sikit lah kat situ. Takut dia ada terkait dengan mengambil manfaat daripada hutang. Kullu qardin jarra naf'an tadi, ada unsur-unsur itu kat situ. Maksudnya beri hutang barang gadaian tadi, dia cas untuk upah simpan. Tapi setakat ni itulah kaedahnya. Mereka tidak mengenakan riba pada hutang, tapi mereka mengenakan cas upah simpan pada barang gadaian. Contohnya kan, kalau contohlah emas, memang betul pun emas, memang kalau kita letak kat bank pun dia ada upah dia simpan. Kalau kita takut letak kat rumah kan, kita sewa tempat untuk letak emas, memang ada upah dia lah, ada cas dia lah. Cuma part tu lah ya. Baik. Jadi kaedah ar-rahnu, mereka tidak mengambil untung daripada hutang, tapi mereka mengambil upah daripada barang yang digadai. Jadi kalau sampai masa dia tak boleh bayar, pihak yang memegang barang gadaian boleh jual. Cuma sekarang ni kalau dia jual, biasanya dia akan kenakan bayaran lagi lah. Bayaran upah lelong lah, upah macam-macam lah ya. Sebab benda tu memang melibatkan kos ya. Memang melibatkan kos. Yang kedua dia kata apa? Atau manfaat barang itu kembali kepada pemegang gadai ya. Manfaat barang itu kembali kepada pemegang gadai, maknanya sementara dia simpan, apa-apa manfaat yang ada pada itu dia ambil. Ini pun tak boleh, sebab dia tidak berhak atas manfaat barang tersebut. Manfaat barang tersebut masih lagi milik pemilik asal. Kenapa? Kalau dia ambil manfaat, dia ambil dua, dia telah mengambil keuntungan daripada hutang. Dia dikira sebagai mengambil keuntungan. Contohlah yang digadai itu benda yang boleh dimanfaatkan lah. Contohnya yang digadai itu apa? Emas. Contoh emas lah. Jadi emas ni dia buat jual beli. Dia buat jual beli. Dia jual beli dalam tempoh tu, ambil untung, ada keuntungan. Maka ini tidak harus ya, tidak boleh ya. Maknanya kalau orang bagi kita barang untuk cagar, kita tak boleh guna tak boleh guna. Kalau dia cagar kereta macam mana? Tak boleh guna. Melainkan dengan izin dia lah. Sebab kalau guna, patutnya kita kena bayar lah kan? Kena bayar. Ataupun yang ketiga dia kata apa? Yang ketiga,
Atau apa yang bertambah pada barang itu termasuk jadi cagaran. Tak boleh. Maksudnya kalau barang itu dia jenis beranak, dia jenis bertambah, ya, ialah macam binatang ke atau apa-apalah, sifatnya bertambah, dia jadi barang gadaian juga. Itu tidak boleh, tidak sah. Maknanya kalau bertambah tu itu bukan termasuk pada gadaian yang asal. Yang digadai itu yang asal sahaja. Ya. 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 Dengan izin. Soalannya, dia pinjam duit, dia cagarkan tanah, dan tanah tu ada buah durian. Macam saya kata tadilah, manfaat dia sebenarnya masih lagi hak pemilik. Manfaat dia tak boleh, dia selama tempoh gadaian tu manfaat masih tempoh pemilik. Dia nak pergi ambil durian tu boleh. Kalau kita yang nak ambil, kena minta izin dia. Sebab dia mencagar tanah tersebut. Dia bukan bagi sekali dengan pokok durian. Kalau kita dah beli, lain. Itu lain. Ini dia mencagar barang. Tak boleh, banyak orang kita silap lah. Bila cagar tu, kita pun dengan hormatnya, kita pun sekali-sekali dengan manfaat kita sapu. Dah dia cagar, kita kata kan, sementara ni akulah makan. Jadi kita telah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Sebab dia cagar barang tu untuk dia pinjam duit tadi. Melainkan jika dia mengizinkan, itu lain. Ataupun kalau hasil itu, hasil yang dapat tu tolak hutang, itu boleh. Contohnya, berapa hasil dapat daripada manfaat tu, tolak hutang dia, itu boleh. Tapi kalau sesaja ambil, tak boleh. Baik. Masuk syak dah ya. Sila tuan-tuan nak azan, sila.
Okey, sikit lagi untuk hari ni. Oh, tapi dia masuk pada bab syarat orang yang menggadai. Adalah syarat orang yang menggadai dan pemegang gadai ialah orang yang layak mengurus harta. Ini kita dah bincang dulu. Islam baligh, berakal dan bebas daripada bankrupt. Berakal tu termasuk tidak safih, bodoh. Dia bukan gila tapi dia kategori bodoh. Bodoh ni maksudnya tak pandai mengurus harta atau termasuk juga orang yang boros, membazir. Maka wali, bapa atau datuk atau pegang wasiat tidak diluluskan menggadai harta kanak-kanak atau orang gila, dan tidak boleh menerima gadai untuk keduanya melainkan kerana darurat terpaksa atau kerana ada untung yang nyata. Ketika itu baru diluluskan ia menggadaikan atau menerima gadai untuk hutang kerana belanja mereka yang perlu. Jadi ahli waris ataupun pemegang amanah tidak boleh bermudah-mudah untuk menggadaikan harta kanak-kanak ataupun menerima gadaian bagi pihak mereka. Dia bukan kuasa tu, tidak kuasa penuh. Tentang dia sebagai pemegang harta, dia boleh main gadai, dia boleh main jual, dia boleh dia tak begitu, tak begitu. Ini antara berlaku kes lah, ada kes lah. Budak-budak meninggal, mak bapaknya meninggal accident. Jadi adalah pihak yang mengaku ambil alih bela budak-budak ni. Orang pun simpati bagi derma, lepas tu suka-suka dema je, kan? Dema kata duit tu dema punya, duit tu dia boleh buat apa saja. Sebab apa? Sebab orang bagi derma tu dalam akaun dema. Ini pun jahanam juga ni, kan? Memang bab duit ni memang berantu. Orang selalu kata duit ni berantu. Adik-beradik pun boleh bergaduh, dengan kawan pun bergaduh. Dan ada kajian menunjukkan apa? Kajian menunjukkan bahawa kita banyak rugi duit ni dengan kawan-kawan. Maksudnya apa? Kena tipu ke, hutang tak bayar ke, kawan lah. Sebab biasanya kawan ni kita percaya dan kita kenal. Sebab kita kenal dan kita percaya tu yang kita mula bagi. Bila mula bagi, yang itu yang sekian dimaklumkan, terima kasih. Lebuh. Orang yang kita tak kenal ni selalunya payah sikit kita nak bagi, kan? Memang ada juga tertipu, tapi yang tu selalunya payah sikit kita tak kenal. Tapi orang kenal ni yang selalu kan, lebuh, kan? Baik, nanti kita sambung lagi insya-Allah pada bab ni, iaitu masih lagi pada bab orang yang menggadai, tuan barang, ataupun orang yang orang yang menggadai. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Ada apa-apa soalan lagi, tuan-tuan? Tak ada? Tak ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita banyak-banyakkanlah berdoa kepada Allah Ta'ala, kita banyak-banyakkan istighfar pada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala menjauhkan kita, memelihara kita daripada ancaman wabak virus COVID-19. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Samping tu, usaha jangan tinggal, selalu basuh tangan. Apa nama ni, kalau di luar jumpa orang mana-mana, dekat mana-mana pun kurang, dah diminta kurangkan bersalam. Jadi kena faham sikit lah. Ini saya terang sikit. Ada orang kata, macam mana Ustaz, salam tu bukan ke sunnah Nabi? Apa pula tak boleh salam pula? Sebenarnya begini, kita kata apa? Ini adalah keadaan-keadaan tertentu, ya, taghairul ahkam bi taghairil azminah wal amkinah.
Berubah satu hukum kerana berubahnya masa dan keadaan. Ataupun dalam kaedah usul fiqh ada juga satu lagi disebut takhsis al-am, pengkhususan pada perkara am. Asal benda tu umumnya harus, tapi bila tiba sesuatu kejadian atau satu keadaan, maka yang harus tadi boleh ditakhsiskan hukumnya. Contoh kehidupan, contoh dalam kehidupan saya buat contoh gula. Gula dalam teh asal hukumnya harus. Asal hukumnya harus sebab ada gula baru sedap. Tapi kalau orang yang sudah dapat kencing manis, doktor kata, "Pak cik, jangan bubuh gula dalam teh. Jangan minum gula." Jadi larangan doktor ni untuk dia kerana apa? Ada pengkhususan, ada keadaan yang khas. Dia boleh tak marah doktor? Apalah doktor mengharamkan benda halal? Kan? Ini doktor tak faham hukum. Gula tu halal. Betul doktor kata halal masa pak cik tak ada kencing manis. Sekarang dah ada kencing manis, pak cik makan gula lagi haram. Udah doktor lagi pandai. Memang betul lah. Doktor pun rajin datang masjid Ridwania, kan? Jadi samalah, asal hukum bersalam itu digalakkan. Tapi ada ketika benda itu boleh, kata doktor, kata orang-orang yang mengetahui hal ni, bersalam itu boleh menyebabkan mencepatkan penularan wabak, maka ketika itu kita tangguhkan. Ini dia panggil takhsis al-am. Jadi jangan salah faham. Keadaan-keadaan tertentu, hukum-hukum yang para ulama kita minta tangguh itu bukan menukar hukum, tapi menangguhkan atau mengubah kerana keadaan-keadaan tertentu. Zaman Saidina Umar pernah menangguhkan hukum potong tangan kepada pencuri kerana ketika itu apa? Berlaku kebuluran, kemiskinan. Jadi penangguhan ni kita kena faham pada keadaan-keadaan tertentu. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan tu kita patuh. Di samping kita banyakkan berdoa. Jangan tawakal tinggi sangat. Sehingga ada orang kata jangan takut, dia juga makhluk Tuhan. Betul lah, kan? Kalau gitu kita masuk dalam kandang rimau, kita kata dekat dia jangan takut, rimau pun makhluk Tuhan. Itulah kata-kata terakhir kita kat dia. Jadi kita takut, tak takut itu kerana dia makhluk Tuhan, dan kerana Allah jugalah yang memerintahkan kita supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Rasul kata jauhi wabak. Maka mentaati Rasul itu salah satu daripada tanda kita takut Allah. Wallahu alam. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman wanfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min halin ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.